Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 5 daripada subjek UHIT 2302 Science and Technology Thinking Section 33 akan membentangkan proposal yang akan kami present, iaitu teknologi VR, pengajaran dan pembelajaran PDP secara digital. Ahli-ahli kumpulan kami terdiri daripada Mustafizur Rahman bin Mokhtar, Muhammad Rawi bin Puasa, Muhammad Amir bin Ismail, Nur Ahmad Haris bin Nur Azmi dan Muhammad Izzat bin Rasman. Isi kandungan yang akan kami bentangkan dalam video ini adalah: pertama, pengenalan, objektif, latar belakang masalah, konsep teori, faktor, kesan, rumusan dan juga rujukan. Pengenalan. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah revolusi digital yang merujuk kepada proses pembangunan teknologi dalam sesebuah industri, khususnya melibatkan sektor pengeluaran dan otomasi ke tahap yang lebih pintar dan sistematik. Sektor pendidikan juga turut terkesan dengan perkembangan teknologi yang pesat sehingga wujudnya pembelajaran secara realiti maya atau virtual reality. Realiti maya adalah salah satu pendekatan untuk menjemakan alam maya kepada pengguna, di mana mereka boleh berinteraksi secara spontan dengan objek maya tersebut. Penggunaan teknologi realiti maya dalam dunia pendidikan adalah suatu usaha yang sedang dilakukan oleh banyak negara di dunia sejak munculnya gerakan revolusi industri 4.0. Penggunaan realiti maya berkonsepkan penerokaan menawarkan persekitaran pembelajaran yang penuh dengan media yang menarik dan dinamik, serta membantu pengalaman belajar menjadi lebih baik dan menghubungkan murid-murid dengan persekitaran pembelajaran. Namun begitu, realiti maya atau VR juga dapat memberi impak negatif kepada diri, masyarakat dan negara jika disalahguna. Seterusnya, kita beralih kepada objektif. Pertama, memberi pendedahan kepada setiap individu, khususnya pelajar dan guru, mengenai komponen penting dalam pengajaran dan pembelajaran secara digital. Yang kedua, menambah baik sistem pendidikan di Malaysia di dalam arus pemodenan teknologi dengan menggunakan kaedah realiti maya. Yang ketiga, mengenal pasti faktor pengajaran dan pembelajaran secara digital terhadap sistem pendidikan di Malaysia serta kesan yang dihadapi untuk memajukan teknologi di mata dunia dalam era globalisasi ini. Dan yang terakhir, mengenal pasti hubung kait antara perkembangan teknologi realiti maya dengan revolusi pendidikan. Terdapat 4 latar belakang masalah. Satu, kewujudan teknologi yang ada sekarang ini telah menggelamkan cara penyampaian pengajaran tradisional menggunakan papan putih dan menyalin nota sesi kuliah yang panjang. Ianya dilihat sudah tidak memberi kesan dan lapuk. Walau bagaimanapun, teknologi terkini adalah teknologi digital yang dilihat bersifat interaktif dan juga lebih fleksibel. Yang kedua, suasana pembelajaran yang tidak kondusif untuk belajar sama ada secara dalam talian ataupun kelas fizikal. Terdapat segelintir pelajar yang menghadapi pelbagai masalah, iaitu persekitaran yang bising, tempat yang sempit dan tidak mempunyai meja dan kerusi yang sesuai. Yang ketiga, keberkesanan pembelajaran bagi pembelajaran dalam talian tidak mendisiplinkan pelajar dan membuat mereka bersikap sambil lewa kerana mengikut kesesuaian masa mereka sendiri. Pembelajaran secara dalam talian adalah sahala tanpa pengajar seperti open learning. Pelajar tidak dapat memberikan soalan jika tidak memahami apa yang telah disampaikan. Yang keempat, dari segi kesihatan fizikal pula, kedudukan duduk terlalu lama atau sendiri position juga boleh mengakibatkan pelbagai kesan seperti kedudukan postur badan. Ketegangan otot meningkatkan risiko obesiti akibat kurang pergerakan dan menjejaskan sistem penghadaman. Seterusnya ialah konsep ataupun teori. Secara umumnya, konsep pengajaran dan pembelajaran digital mampu memberikan akses untuk semua tenaga pengajar dan pengajar melakukan sesi pembelajaran tanpa mengira tempat dan masa. Pembelajaran secara digital ini membolehkan seluruh pihak menjimatkan masa, ruang dan tenaga. Namun, isi kandungan pengajaran yang ingin disampaikan oleh tenaga pengajar seharusnya dirancang dengan sangat baik bagi memberi penglibatan kepada semua pelajar dalam setiap aktiviti yang dilakukan. Pembelajaran secara VR adalah konsep untuk menghubungkan dunia nyata dan media maya kepada setiap pelajar secara dalam talian.
VR menawarkan simulasi multimedia 3D kehidupan nyata kepada penggunanya. Pembelajaran menggunakan realiti maya ataupun virtual reality iaitu VR membolehkan pelajar seolah-olah berada di lokasi sesuatu kawasan seperti di dalam kelas meskipun terletak jauh dengan destinasi sebenar pelajar. Seterusnya, faktor penggunaan teknologi VR untuk pembelajaran digital. Yang pertama, merubah landscape sektor pendidikan negara. Penggunaan teknologi realiti maya ini dijangka akan memberi transformasi yang besar terhadap struktur pelaksanaan pendidikan sedia ada di negara kita. Ia mampu mengubah wajah mekanisme pendidikan nasional kepada satu imej yang lebih maju, interaktif, efisien serta relevan di peringkat global, seiring dengan negara-negara maju yang lain seperti Jepun, Australia, Sweden dan sebagainya. Perubahan ini perlu dilakukan agar Malaysia tidak ketinggalan dalam aspek kemajuan teknologi sektor pendidikan seiring dengan revolusi industri 4.0. Seterusnya, masalah rekod kehadiran murid. Terdapat segelintir murid-murid yang tidak dapat hadir ke sesi pembelajaran secara fizikal apabila berdepan situasi seperti masalah kesihatan, tiada pengangkutan, berdepan gangguan seperti dibuli dan sebagainya. Oleh itu, dengan adanya teknologi realiti maya ini seolah-olah memberi solusi kepada setiap pelajar agar sentiasa hadir ke sesi pembelajaran tanpa ada sebarang halangan. Kedua-dua pihak iaitu guru dan murid-murid mendapat akses penuh terhadap sesi pembelajaran yang dilaksanakan. Seterusnya, mewujudkan sesi pembelajaran serba fleksibel. Penggunaan teknologi realiti maya ini dapat memudahkan murid-murid dan guru kerana kaedah pembelajaran ini menyediakan waktu pembelajaran yang fleksibel, lokasi yang tidak statik dan rigid, aktiviti sampingan yang menarik serta memudahkan guru-guru bagi menyediakan bahan bantu mengajar yang hanya boleh diambil daripada sumber internet. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kesan positif dan kesan negatif penggunaan VR dalam sesi pembelajaran. Bagi kesan positif pertama ialah penggunaan VR dapat memberikan fleksibiliti kepada tenaga pengajar dan pelajar yang sukar untuk ke sesi kelas. Seterusnya, meningkatkan kemahiran berdikari dalam diri pelajar. Selain itu, dapat menjimatkan kos kepada tenaga pengajar. Dan akhir sekali, penggunaan VR dalam sesi pembelajaran merupakan teknik pembelajaran yang lebih efisien. Seterusnya, saya akan beralih ke kesan negatif. Kesan negatif penggunaan VR dalam sesi pembelajaran ialah pelajar sukar bergaul dalam sesi pembelajaran. Seterusnya ialah sering terjadinya isu teknikal. Selain itu, pelajar juga senang hilang tumpuan dalam sesi pembelajaran. Di samping itu, penggunaan VR ini tidak semua pelajar mampu memiliki teknologi VR yang agak mahal. Dan akhir sekali, pelajar sukar beradaptasi dengan teknik pembelajaran yang baru ini. Akhir sekali, pendekatan yang baru dengan menggunakan mekanisme realiti maya akan menimbulkan suasana berbeza dan segar di dalam kelas. Malah akan dapat membantu pensyarah menghasilkan simulasi realiti maya bagi kursus yang sesuai dalam memberi pemahaman teknikal kepada pelajar. Kesimpulannya, kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 akan terus memberi kesan dalam kehidupan manusia akan datang dan perubahan ini tidak dapat dielakkan. Sistem pendidikan konvensional sudah tidak praktikal untuk diteruskan dalam era ini kerana suasana pembelajaran ketika ini sangat berbeza. Dengan berkembangnya teknologi maklumat, semua maklumat boleh dicapai hanya di hujung jari dan tidak langsung. Warga pendidik bukan lagi sumber utama penyampaian maklumat. Oleh itu, sebagai warga pendidik, mereka perlu mengadaptasi kaedah baharu pengajaran selari dengan perkembangan pantas teknologi demi menyediakan generasi yang mempunyai daya kreativiti dan inovasi selain mempunyai kecekapan dalam menggunakan teknologi untuk mendepani cabaran revolusi industri 4.0. Dan yang terakhir, merupakan rujukan yang telah kami ambil daripada sumber-sumber di dalam internet dan juga buku. Sekian saja pembentangan proposal kami pada kali ini. Sekian, terima kasih.